This call is now being recorded. Okey, so hari ini kita akan beralih seketika kepada topik sebenarnya kita buat secara singkatlah pada hari inilah. Okey. Sebelum ni kita pun sedang mempelajari tentang prinsip-prinsip asas pengurusan. Okey. Untuk kelas yang sebelum ni Farid kita dah belajar tentang 5 prinsip asas pengurusan. Kita ada belajar tentang prinsip pertama iaitu pengurusan dan prinsip asas kedua pula adalah pengorganisasian. Okey. Kita ada lagi 3 peringkat yang perlu kita sentuh lagi iaitu tenaga kerja ataupun staffing, kepimpinan dan juga pengawalan. Saya harap di sini untuk bahagian B ni kita kena kuasai 5 prinsip ini sebab soalan 5 prinsip dia memang akan ditanyakan dalam bahagian B. Dan apatah lagi kalau soalan tu dia akan tanyakan setiap satu perincian tentang prinsip-prinsip yang kita kena pelajar. Sebab itu saya akan selang-selikan untuk minggu ni bahagian B, minggu depan bahagian C dan seterusnya lah. Okay. Jadi ini adalah tentang rangkuman ataupun perkaitan keseluruhan berkaitan apa yang tentang kita pelajari sebab hari ini kita akan masuk kepada topik berkenaan tentang pengurusan projek. Pengurusan projek ini dia adalah merangkumi keseluruhan kelima-lima prinsip. So siapa yang masih ingat lagi? Siapa-siapa yang kita ataupun apa 5 prinsip pengurusan yang kita dah pelajari sebelum ni. Okay, yang pertama adalah kita mesti bermula daripada pertama adalah pengurusan. Okay, kemudian kita akan pergi kepada pengorganisasian. Itu adalah prinsip yang kedua. Selepas kita buat perancangan, sepatutnya perancangan pertama adalah sepatutnya prinsip pertama adalah perancangan bukan pengurusan. Yang pertama adalah dari segi perancangan atau planning. Kedua adalah pengorganisasian. Ketiga kita akan pergi kepada tenaga kerja ataupun staffing. Okey. Prinsip keempat ataupun langkah keempat adalah dari segi kepimpinan. Dan kelima adalah pengawalan. Okey. Jadi kita ingat balik kelima-lima prinsip tersebut. Okey, setiap satu dia ada maksudnya yang tersendirilah. So untuk hari ini kita akan menyentuh sedikit tentang pengurusan projek dan bagaimana ia boleh berkaitanlah terhadap kelima-lima prinsip asas pengurusan yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey. Okey, kita diberikan satu soalan. So ini adalah soalan tentang pengurusan projek yang akan ditanyakan kepada kita. Okey. So soalan dia berbunyi, guru penasihat tidak berpuas hati dengan pengurusan pertandingan berbalas pantun yang telah dijalankan oleh kelas sastra sekolah anda. Bincangkan gambaran di atas berdasarkan prinsip asas pengurusan. Okey. Soalan ni dia pernah tanyakan pada tahun 2017 which is masa tu tahun tu adalah tahun saya lah. Tahun saya soalan tersebut ditanyakan. Okey. Untuk soalan seperti ini, okey, kita yang perlu kita kena highlightkan dekat soalan tu, okey, adalah prinsip asas pengurusan. Okey, prinsip asas pengurusan dan kita dapat lihat di situ bahawa kita kena membincangkan dari segi gambaran dia. Okey, gambaran situasi tersebut. Okey, di sini bukan soalan tu dia tidak minta kita untuk menjelaskan langkah demi langkah tapi sebaliknya kita kena menjelaskan kenapa berlakunya kegagalan pengurusan pertandingan tersebut berdasarkan daripada prinsip asas pengurusan. Jadi kita mesti berbalik daripada apa yang kita dah pelajari sebelum ni, iaitu yang pertama adalah dari kita bermula daripada perancangan, okey, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan pengawalan. Okey, kita berbalik semula kepada soalan tersebut. Okey, guru penasihat tidak berpuas hati. Okey, dengan pengurusan pertandingan berbalas pantun. Jadi gambaran dari dalam soalan tersebut adalah pertandingan berbalas pantun tersebut dilihat tidak terurus atau
tidak berjalan dengan lancar seperti mana yang diharapkan. So di sini kita kena mengetahui apakah yang menjadi sebab-sebab kepada kegagalan pengurusan pertandingan berbalas pantun yang dijalankan oleh kelab sastra di sekolah anda. Okey. Okey, jadi ini adalah salah satu soalan yang akan ditanyakan. Jadi macam yang saya cakap tadi awal-awal, okey, kita boleh memberikan pendapat kita secara terbuka, tetapi kita harus berdasarkan daripada apa yang kita dah pelajari, iaitu 5 prinsip asas pengurusan. Jadi agak-agak apakah yang perlu kita kemukakan dari segi isi dia. Okey, dari segi isi dia untuk menjelaskan soalan ataupun kita nak menjawablah soalan seperti ini. Okey, so di situ soalan tu dia bernilai 25 markah. Okey. So ini adalah isi-isi pentinglah yang boleh kita jawabkan, okay, berdasarkan daripada 5 prinsip asas pengurusan. So kita kena tengok satu persatu. Okey, so sambil-sambil tu kita boleh take note lah. Kita kena prepare mungkin soalan ni yang akan ditanyakan lah. Macam ni kan. Jadi kita kena bersiap sedia kiranya soalan ni ditanyakan. So nanti saya akan hantarkan slide ni lah kepada dalam grup selepas ini. Okay, so kita take note saja terutama dari segi si penting ni lah. Okay, so soalan tadi dia menyatakan bahawa guru penasihat tidak berpuas hati dengan kegagalan pengurusan pertandingan balas pantun yang dijalankan oleh kelab sastra di sekolah kita ataupun sekolah anda. Okay, jadi apakah punca-punca yang menyebabkan kepada kegagalan pengurusan projek ataupun pertandingan balas pantun tersebut? So ini adalah 5 isi yang boleh kita jelaskan. Okay. So isi yang pertama di sini adalah dari segi kegagalan dalam aspek perancangan. Okay. So sebelum ni saya pun dah pernah jelaskan maksud perancangan lah. Okay. Perancangan ni adalah satu aktiviti di mana kita kena di mana kita menentukan dari segi hala tuju, matlamat dan apakah perkara-perkara yang mesti kena ada dalam sesuatu aktiviti atau pertandingan atau sebuah projek tersebutlah. Contohnya, kalau kita nak buat pertandingan, kita mesti bermula daripada mesti kena buat kertas kerja dahulu ataupun paperwork. Tanpa paperwork atau kertas kerja, ibarat nakoda tidak berlayar. Faham tak? So maksud dia, kita punya perancangan, kita nak pertandingan yang kita nak buat tu hanya dibuat atas angin sajalah ataupun hanya menggunakan mulut saja, dia tidak ada apa-apa pun yang menunjukkan ataupun membuktikan bahawa perancangan ataupun kita nak menjayakan projek tersebut, tapi kita tidak ada apa-apa yang perlu kita kena tunjukkan. Tak ada EJK, tak ada apa-apa peralatan, tidak ada target ataupun sasaran siapa-siapa nak masuk ke dalam pertandingan, kan? Jadi apa sebenarnya mesti dia berbalik semula daripada apa yang kita rancangkan. Mesti kita kena tahu apakah tujuan, mesti kita kena tahu siapa-siapa yang perlu terlibat dalam projek ataupun pertandingan. Mesti kita kena tahu sumber ataupun dana kewangan mana yang perlu kita kena ada untuk menjayakan pertandingan ataupun projek lah. Jadi semua benda mesti kita kena fikirkan dan mesti masuk dalam bahagian perancangan. Perlu kita kena buat teliti dan perlu kita kena bincang bersama. Okay, jadi dalam perancangan, okay, so saya buat notes ni lah. Okay, dalam perancangan mesti kita kena tahu matlamat ataupun kita kena tahu dari segi objektifnya. Kita kena tahu daripada sumber manusia atau kewangan apa yang diperoleh. Maksudnya kita mesti kena ada EJK, mesti kita kena ada sumber kewangan daripada mana yang kita perlu dapat untuk menjayakan pertandingan ataupun projek, kan, ataupun nak buat bengkel. Kita kena tahu juga sasaran siapa yang hendak dijemput. Okay.
setiap pertandingan yang kita kena adakan, dia ada had ataupun ada orang dia lah yang perlu kita kena jemput lah. Macam contoh kan, pertandingan bola sepantun, kan? Pertandingan bola sepantun perlu dibuka kategori untuk siapa? Adakah dia adalah untuk kategori sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun pelajar universiti? Kita tak tahu kan? Jadi mesti kita kena tahu pertandingan ni dibuka untuk siapa. Ya. Okey, lepas tu kita kena ada AJK. AJK ni kena ada berapa orang? AJK siapa-siapa yang mesti kena ada untuk menjaga pertandingan. Itu mesti kita kena fikirkan. Okey. Macam saya cakap tadi, bila kita tidak ada perancangan, ibarat nakoda tidak berlayar. Jadi, kita tidak tahu hala tuju ke manakah pertandingan yang kita nak buat itu, adakah dia mencapai apa yang kita inginkan ataupun tidak. Kalau tanpa perancangan, gagallah pertandingan yang kita uruskan tu. Jadi gagallah juga semua aspek-aspek yang lain. Okey. Itu yang apa-apa aktiviti atau pertandingan yang nak buat, kita mesti memulakan dari segi planning ataupun perancangan terlebih dahulu, kerana itu adalah perkara yang paling utama. Okey, kalau kita tidak ada perancangan, memang kita tidak tahulah ke mana, jadi memang sia-sia sajalah dari segi apalah semua perancangan-perancangan, semua aspek-aspek kita tu. Okey, so ini kita berikan, so ni dia sudah sediakanlah contoh jawapan dia. Okey, so di sini dia bermula daripada konsep lah. Okey, so konsep ini kita boleh gunakan dalam bahagian pendahuluan. Okey, so dia bagi dia apa, dalam pendahuluan kita boleh masukkan dari segi apa maksud pengurusan, apakah 5 prinsip pengurusan, dan kita kena mengulangi isi yang sudah ditanyakan dalam soalan tersebut. Okey. So di sini tak ada masalah lah kan. So dari segi pendahuluan. So ini kita boleh guna dalam pendahuluan. Okey. So ini adalah isi yang pertama dia. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Kegagalan dalam aspek perancangan kerana matlamat pertandingan tidak tercapai. Okey, huraian pro. Perancangan penting dalam menentukan matlamat dan hala tuju yang jelas bagi sesebuah organisasi. Tanpanya, pasti matlamat dan hala tuju organisasi tidak jelas dan projek gagal dilaksanakan. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, kalau kita tidak tahu ke arah manakah pertandingan yang kita buat, kalau kita tidak ada sebarang apa-apa aspek-aspek perancangan, memang kita tidak boleh ke mana-mana. Okey. So, kita perhatikan dari segi contoh dia. Jawatan kuasa pelaksana pertandingan khususnya pengurusi kelas sastra tidak menetapkan matlamat yang jelas untuk dicapai dalam pertandingan untuk mengukur prestasi pertandingan, iaitu melahirkan pelajar yang mahir berpantun. Jadi, kalau kita tidak ada matlamat, hanya sekadar kita nak buat pertandingan begitu saja, tapi kita tidak tahu apa yang kita perlu buat, memang tidak menjadilah. Memang tidak menjadi. Okey, jadi sepatutnya AJK yang dilantik seharusnya memastikan kaedah yang teliti dengan memberi masa yang cukup bagi membolehkan para peserta menguasai kemahiran mencipta pantun dalam konteks pertandingan. Okey. Untuk pertandingan pantun, okey, kita ikut situasi dalam pertandingan lah kan. Okey. Kalau kita nak buat apa-apa pertandingan, hari ni kita rancang, besok kita nak buat. Jadi bagaimana dengan persediaan para peserta untuk untuk menghadapi ataupun buat persediaan dalam menghadapi pertandingan. Okey, kita tidak boleh expect bahawa peserta atau pelajar yang nak ikut itu sudah power ataupun sudah memang hebat sedia ada. Yang hebat pun sebenarnya memerlukan persediaan yang rapi. Macam contoh pertandingan berpantun kan, kalau pelajar tu dia sudah memang betul-betul hebat berpantun, memang power, kena buat persediaan juga. Kita jangan expect peserta-peserta yang ikut ni, yang sudah mendaftar di bawah organisasi kita ni, jangan expect hari ni kita buat, besok kita nak mula. Kalau kita nak buat dalam sekolah mungkin boleh, tapi ini melibatkan luar, kita nak jemput sekolah-sekolah luar, okey, ikut
sekolah kita bertanding, ia akan memberikan persepsi yang tidak bagus lah. Kerana kita tidak ada orang kata tu persediaan langsung. Peserta ni bukan sikit tau, ramai yang perlu yang akan mendaftar. Jadi macam mana kita nak handle? Contohlah seramai 30 orang, 5 pasukan. Macam mana kita nak handle peserta-peserta tersebut? Dari segi pertandingan, dari segi sistem penilaian dia macam mana? Adakah kita sudah mahir untuk menilai bahawa pantun-pantun yang dilontarkan oleh mereka tu cukup bagus ataupun tidak? Kalau ini sebab pentingnya kena ada AJK. Kalau semua AJK tidak tahu bagaimana nak menilai pantun tu bagus atau tidak, memang akan menjadi satu masalah lah sepanjang pertandingan itu nanti. Jadi macam kita berbalik semula kepada yang awal tadi, kita mesti kena ada perancangan. Tidak ada perancangan, memang tidak akan menjadi pelaksanaan program yang kita nak buat itu. Okay, so hopefully yang pertama ni boleh jelas lah. So di sini dia disertakan huraian pro dengan huraian kontranya sekali bersama dengan contoh. Okay, seterusnya. Okay, kegagalan dalam proses pengorganisasian. Okay, pengorganisasian bermaksud adalah pembahagian sumber-sumber manusia. Pembahagian sumber manusia mengikut keperluan masing-masing. Itu secara ringkasnya lah maksud pengorganisasian ini. Okey. Pengorganisasian ini merujuk pada penyusunan sumber dalam bentuk kesatuan yang berkesan agar matlamat organisasi dapat dicapai. Tanpanya pasti berlaku pertindihan tugas kerana tidak pengagihan tugas yang jelas. Okey. So, apa yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada melakukan pembahagian AJK mengikut kesesuaian masing-masing. Apa yang penting semua kena bekerjasama, tidak boleh. Okey? Sebab macam mana nak explain dalam satu pelaksanaan dia mesti kena ada pembahagian mengikut kerja masing-masing. Kita tidak boleh nak minta satu orang kena handle semua kerja. Sebab walaupun kerja itu kita panggil dia sebagai bekerjasama, tetapi pada masa yang sama kita kena melihat dari segi kebolehan dan kepakaran AJK itu masing-masing. Misalnya kita mesti kena ada AJK protokol. So AJK protokol dia tidak boleh kacau AJK jamuan, ataupun jangan minta AJK protokol melakukan tugas AJK jamuan kerana sudah ada tugas masing-masing. Buat kerja masing-masing, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku, macam tu. Lebih kurang macam itulah. So, supaya kita boleh dapat mempercepatkan proses tugas-tugas itu dengan lebih cepat. Jadi, dalam kaitan dengan proses pengorganisasian ini adalah pengarah program ataupun ketua dia mesti kena buat agihan mengikut tugas masing-masing berpandukan daripada kebolehan dan pengalaman kawan-kawan dia lah. Kalau kita nak buat pembahagian, jangan bagi kerja yang dia tak pernah buat. Jika terpaksa kita mengambil kawan kita yang tidak pernah buat kerja, kena buat kerja juga. Contohlah, saya tidak pernah menjadi pengacara majlis dalam bahagian protokol lah kan, tapi kita kena menjadi pengacara majlis, tapi kita tidak ada pengalaman. Adakah kita boleh untuk meminta supaya dia boleh menjadi pengacara majlis? Boleh, tetapi mesti kita kena latih lah dengan sebaik yang mungkin mengikut kadar masa yang jika mencukupi ataupun tidaklah. Tapi kalau dia tidak boleh dan pada waktu itu masa sangat singkat untuk pelaksanaan, tak payahlah, biar ikut tugas dia sedia ada. So jangan bagi orang kacau jangan bagi orang kacau tugas ataupun kerja kita yang sudah diagihkan. Kalau kita tidak buat penyusunan, dia akan mengganggulah ataupun mengalami pertindihan kerja.
Jadi tak pasal-pasal nanti kena tanya siapa yang buat ni, siapa yang buat tu. Bukan sepatutnya kena buat ni ke? Bukan sepatutnya kena buat itu ke? Okey. Jadi dia akan jadi kacau lah untuk semua tugas-tugas yang sudah dilaksanakan tersebut. Okey. Jadi dalam bahagian contoh tersebut, dia kata jawatan kuasa pelaksana pertandingan, khususnya pengurusi kelab swasta, tidak melakukan penyusunan sumber organisasi secara secara tersusun dan sistematik sehingga menyebabkan gagal mencapai matlamat organisasi. Okey, sepatutnya aspek pengorganisasian yang melibatkan penyusunan sumber manusia perlu disusun mengikut pengurusan kerja agar setiap jawatan kuasa yang dipilih memahami bidang tugas masing-masing dalam pertandingan tersebut. Jadi secara overall di sini kita tak payahlah nak kacau kerja-kerja orang sebab kita sudah pun ada kerja kita sendiri. Okey, ini untuk AJK lah. Sebab tu pembahagian AJK itu sangat penting dan mesti kena ada supaya dapat melaksanakan tugas dengan cepat. Dan pengurusi pula ataupun pengarah program ataupun ketua mesti tahu apakah AJK yang perlu kena ada. Bukan semua AJK yang kita kena grab. Bukan semua perlu kena ada pun. Ada setengah program perlukan 2 AJK saja. Ada setengah program memerlukan 5 AJK saja. Ada setengah program memerlukan 3 AJK saja. Jadi tak payah nak semua kena ada lah. Sebab tidak ada keperluan pun. Nanti akan menyebabkan berlakunya pembaziran dari segi sumber manusia. Itu belum sentuh lagi tentang sumber masa. Sumber bahan. Macam mana kita nak adakan semua tu. Contohnya kan, kita nak buat pertandingan, kita mesti tahu tempat mana yang kita nak buat. Takkan kita nak buat dalam kelas kan? Apatah lagi kalau kita nak libatkan pelajar-pelajar luar kan, daripada sekolah luar menyertai sekolah kita untuk bertanding bersama kan. Takkan nak buat dalam kelas kan? Mesti kita kena buat dalam dewan ataupun bilik seminar ataupun mana yang tempat yang dirasakan sesuai lah. Yang penting terbuka. Janganlah nak buat di tempat yang tertutup ataupun terperincil kan. Memang akan menyebabkan ketidakselesaan lah. Sebab ramai orang kan nak ikut. Begitu. Sama juga dalam mana-mana event pun dia mesti kena ada jamuan. Mestilah kena ada makan-makan selepas pertandingan kan. Sebab kalau kita nak buat pertandingan memang akan penat lah nak berkompetisi kan. So apalah orang kata tu memerlukan rehat. Kena perlukan banyak rehat. Okay. So saya harap pengorganisasi untuk sampai ke fakta kedua ni boleh faham lah apa yang saya maksudkan di sini. Okey, seterusnya tenaga kerja ataupun staffing. Okey. Kegagalan pertandingan tersebut berpunca daripada kegagalan dalam aspek tenaga kerja ataupun staffing. Okey. Tenaga kerja atau staffing dia merujuk kepada proses melantik dan menempatkan seseorang pekerja di bahagian yang sesuai dengan kelayakan, minat dan kepakarannya agar mampu melakukan kerja secara optimum. Okey. Jika tidak ada aspek tenaga kerja, akan berlakunya pembaziran sumber dan matlamat organisasi tidak akan tercapai. Okey, contohnya, tenaga kerja yang dilantik tidak dipilih berasaskan kebolehan dan keupayaan yang sewajarnya. Akibatnya, tenaga kerja tidak dapat menjalankan tugas sebaik mungkin mengikut bidang tugas yang diberikan. So, dia sama juga macam fakta kedua tadi, pengorganisasian. Kalau sebagai seorang ketua ataupun pengurusi, kita mesti kena tahu setiap rakan-rakan AJK kita apa yang mereka boleh buat. Dan itu yang kita kena letakkan di satu-satu bahagian supaya mereka boleh melancarkan lagi tugas-tugas mereka. Jangan kita nak letak sesuka hati. Kalau sekiranya perlu untuk kita kena letakkan juga di tempat lain, kita mesti bagi dia pemahaman dahulu tentang bidang tugas dia. Macam contoh yang saya cakapkan tadi lah. Okey, saya tidak pernah pun menjadi AJK jamuan. Tiba-tiba saya kena diberikan tanggungjawab untuk menjadi AJK jamuan. Okey, kita kena bimbing supaya dia boleh faham kerja yang dia lakukan. Faham jadi jangan biarkanlah kena ajar. Tapi kebiasaan dia kalau rakan-rakan atau pelajar dia tak biasa dengan tugas yang dia buat, kita berikan mengikut apa yang dia sudah biasa sebelum ni. So jangan
kacau lah. Jangan bagi kacau tugas-tugas dia lah. Tapi kalau terpaksa sebab mungkin tidak cukup orang, okey, kita kena bimbing. Okey, kita kena bimbing. Ajar sampai jadi. Sampai dia boleh faham akan apa yang dia lakukan. Okey. Jadi seharusnya tenaga kerja yang dipilih haruslah berdasarkan kebolehan dan kemahiran agar dapat melaksanakan tugas dan pertandingan akan berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya. Dari segi kepimpinan pula. Okey, bagaimana kepimpinan boleh menjadi salah satu faktor kegagalan dalam pengurusan pertandingan tersebut? Okey. Okey, dalam bahagian huraian, pemimpin seharusnya berani dan bijak dalam mempengaruhi kegiatan manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Tanpanya, pasti pemimpin gagal mempengaruhi tenaga kerja untuk melakukan tugas yang diberi dan matlamat organisasi gagal dicapai. Okey. Ini adalah bergantung daripada bagaimana seorang ketua atau pengurusi tahu bagaimana untuk mengendalikan pertandingan ataupun tugas-tugas rakan-rakan AJK itu dengan baik. Okay, kita perhatikan pada bahagian contoh. Pengurusi kelab sastra tidak berupaya mendorong AJK yang dilantik untuk sama-sama menjalankan tugas masing-masing ke arah mencapai matlamat pertandingan berorganisasi. Okay, okay, pengurusi ni dia mesti kena tahu. Okay, mesti kena pandai ambil tahu dan mesti kena ada komunikasi yang baguslah antara satu dengan yang lain. Okay, kalau hanya diam saja tak cakap apa-apa kan, tak bertanya perkembangan, memang susahlah nak bekerjasama. Bukan sesama AJK sajalah yang perlu bekerjasama. Ketua pun kena bekerjasama juga dengan AJK untuk sama-sama menjayakan. Sebab pertandingan ni adalah dibuat secara bersama. Bukan nak bukan siapa-siapa yang program ni kau punya, program tu kau punya. Tak boleh begitu. Sebab kita kena buat bersama-sama. Jatuh bangun, itulah hasil yang kita berikan. Jadi jangan bergantung pada ketua kita sajalah semata-mata, tapi kita harus kena adalah. Tapi untuk isi yang keempat ini adalah mengenai tentang bagaimana cara pengaruh daripada pemimpin tersebut untuk memastikan kelancaran program itu berlaku dengan lancar. Maksudnya, bagaimana dari segi komunikasi bersama dengan orang-orang bawahan dia. Okey atau tidak? Okey. Pada masa yang sama juga, mesti kena ada perancangan yang bagus. Pemimpin mesti kena ada perancangan yang bagus. Kalau plan ni tidak berjaya, dia mesti kena ada satu plan lagi. Kalau plan A ni tak dapat, kita pergi plan B. Kalau plan B ni dia tak dapat, kita mesti kena pergi kepada plan C dan sebagainya. Mesti kena perancangan yang teliti. Jangan hanya mengharapkan satu-satu kena bagi idea, barulah kita boleh bertindak. Itu akan melambatkan lagi proses dan seterusnya akan membantutkan waktu pelaksanaan satu program atau pertandingan pada masa akan datang. Faham tak? Okay? Tapi kita belum sentuh lagi tentang aspek kepimpinan. Begitu juga dengan tenaga kerja. Jadi kita akan teruskan lagi ke kelas pada masa yang akan datang. Okay, dan lastly adalah kegagalan melaksanakan aspek kawalan pengurusan pertandingan tersebut. Okay, pengawalan. Okay, pengawalan bermaksud dia adalah satu cara untuk memastikan aktiviti dirancang dilaksanakan mengikut matlamat yang ditetapkan dengan menggunakan kaedah-kaedah penilaian yang tersendiri untuk memastikan semua AJK sudah melaksanakan kerja. Kita mesti kena tanya update progres sebelum, semasa dan selepas. Jadual kerja mesti kena ada untuk memudahkan AJK faham dan dapat mengejar deadline untuk menyiapkan tugasan kerja atau apa-apa yang berkaitan. Okay. Itu adalah salah satu cara bagaimana untuk membuat pengawalan supaya kita nak tahu semua orang dapat melaksanakan tugas masing-masing. Kita tidak dapat melihat secara langsung. Makanya kita kena memikirkan satu benda atau perancangan lain ataupun instrumen untuk memastikan kelancaran ataupun apa yang sudah dirancang itu berlaku dengan baik. Kita mesti kena ada satu instrumen lah. Contohnya borang soal selidik.
Begitulah. So nanti kita akan belajar nanti tentang aspek ni pada masa akan datang lah. Okay, so kita akan tengok secara ringkas sajalah untuk hari ini. Okay. Sekiranya tidak ada berlakunya kawalan, ia akan menyebabkan berlakunya kelemahan yang tidak dikenal pasti. Macam yang saya katakan tadi kan, benda di luar kawalan. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku nanti, walaupun kita sudah merancang sebaik yang mungkin. Oleh itu, kita mesti berbalik kepada perancangan yang pertama tadi. Perancangan atau planning, kita mesti bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okey, kita tidak tahu kan, ataupun malang tidak berbau kan, jadi kita tidak tahu apa yang akan berlaku, makanya mesti kita kena ada perancangan sedia ada. Kalau macam tadilah, kalau plan A tidak berjaya, kita kena pergi ke plan B. Kalau plan B tidak berjaya juga, kita kena pergi ke plan C. Banyak cara-cara yang mesti kita kena buat untuk memastikan kelancaran berlaku dengan baik. Jadi memang kita tidak dapat jangkakan lah, ataupun memang kita harapkan tidak ada apa-apa yang benda buruk berlaku. Tapi ya kalau sudah terjadi kan, nak buat macam mana kan? Yang penting lepas ni jangan ada yang membuat masalah lah. Itu sebabnya kawalan tu perlu kena ada untuk memastikan setiap satu tugas-tugas tersebut telah dicapai dari segi objektif dia. Orang-orang tersebut sudah dapat menyelesaikan kerja ataupun tidak. Okay. Dalam hal ni, pengurusi kelas askar tidak melakukan pemantauan, tindakan pembetulan dan pemulihan. Okey, itu adalah 3 perkara yang perlu kena lakukan. Memantau, membuat tindakan pembetulan dan membuat tindakan pemulihan. Kalau sekiranya berlaku, takkan nak biarkan kan? Mesti kita kena ada pembetulan. Kita kena sedarkan dorang balik supaya jangan lagi mengulangi kesilapan yang sama pada waktu kejadian tersebut. Sebab kalau kita tidak perhatikan benda itu betul-betul, ia akan menjadi masalah nanti di kemudian hari. Okey? Jadi sepatutnya pengurusi bertanggungjawab mengenal pasti kelemahan dengan melakukan pemantauan terutama yang melibatkan siaraya. Kenapa siaraya? Siaraya ini dia adalah termasuk tentang dari segi aspek-aspek teknikal, macam contoh pengendalian mikrofon, speaker-speaker, pengacara majlis. Kalau kegagalan atau hancur, benda-benda itu memang tidaklah menjadi program tersebut. Jadi itu adalah bagaimana kita hendak menjawablah untuk soalan yang telah dikemukakan tadi. Jadi dari segi penutup, kesimpulannya kegagalan kegagalan mengaplikasikan prinsip-prinsip pengurusan dalam pertandingan akan mengakibatkan pengajuan pertandingan berdepan kegagalan. Oleh itu, prinsip asas pengurusan harus dikuasai oleh setiap jawatan kuasa bagi membolehkan pelaksanaan pertandingan berjalan lancar. Jadi, katakan so itu sajalah untuk kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa ini adalah soalan yang akan yang sering kali ditanyakan lah. Soalan yang mana saya nak tunjukkan balik. Kalau kita dah kuasai sebenarnya kan dari segi dari segi 5 prinsip pengurusan tu, kita tidak ada masalah lagi sebenarnya nak jawab soalan sebeginilah. Soalan begini. Tapi ini baru contoh soalan yang pertama lah. Sebenarnya ada lagi beberapa contoh soalan lain yang kita boleh tunjukkan lah. Tapi kebiasaannya nanti, waktu latih tubi barulah kita akan buat ulang kaji soalan-soalan latihan lah untuk persediaan menghadapi semester ketiga ini. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini, ada apa-apa soalan yang nak tanya?